Berhormat Sik, dipersilakan Yang Berhormat Keluang. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Memandangkan saya hanya ada 5 minit, saya akan sentuh 2 isu sahaja berkenaan dengan rang undang-undang ini. Demi masa, kita berada dalam keadaan yang membimbangkan jika kita hendak memulihkan semula masalah kehilangan hutan di negara ini. Dahulunya, kita anggap hutan dan semua alam, semua sumber alam sekitar sebagai hak kita untuk diambil, ditebang, dikorek. Lori demi lori, balak dikeluarkan dari hutan-hutan kita. Tapi adakah ini satu pendekatan yang betul? Ya, kita perlukan kemajuan. Namun kemajuan yang dikecapi tidak patut meninggalkan musibah dan kesan buruk kepada generasi yang akan datang. Saya telah banyak kali bangkitkan isu berkaitan hutan dan haiwan liar yang hilang habitat mereka dalam Dewan Yang Mulia ini semenjak tahun 2018. Pada tahun 2018, daerah Mersing di Johor telah kehilangan 10,000 ekar hutan. Kawasan tersebut telah digugurkan status hutan simpanan kekal oleh kerajaan negeri pada tahun 2014. Gunung yang hijau luntur warnanya dalam beberapa bulan. Tombok besar coklat menggantikan bumi hijau yang wujud suatu ketika dahulu. Ya, itu tak cukup besar berbandingkan dengan pembangunan yang lain. Walau bagaimanapun, impak buruk daripada aktiviti pembalakan, perladangan serta pelombongan di kawasan sana masih lagi terasa selepas 4 tahun sehingga kini. Kita hilang gunung yang hijau. Haiwan liar pula hilang habitat mereka. Kemana mereka boleh pergi? Semenjak aktiviti pembalakan dijalankan ke atas 10,000 ekar hutan tersebut, tidak ada satu hari pun petani-petani di kawasan berhampiran sana boleh tidur nyenyak. Gajah masuk ke ladang mereka setiap bulan, kalau bukan setiap minggu. Seekor gajah mampu memusnahkan agak-agaknya 100 pohon pokok sawit. Bayangkan satu family gajah yang hilang habitat dan menceroboh masuk ke sebuah ladang. Betapa besar kerugian kepada petani kita. Mereka dah cuba membuat laporan polis, minta bantuan perkhidmatan, merayu sini sana untuk pertolongan. Namun situasi tidak bertambah baik langsung. Air mata mereka telah pun kering dan ada yang mahu give up dah. Baru-baru ini, sekumpulan gajah ini telah masuk ke dalam kawasan Gunung Lambak. Iaitu kawasan saya dah. Bandar Kluang terletak di kaki Gunung Lambak sahaja. Ada gajah yang merayau masuk ke kawasan perumahan berdekatan. Speaker, jam tak jalan. Saya terus Saya tak pasti bila gajah mungkin akan masuk ke pusat bandar pula kerana jarak antara kawasan aktiviti mereka dengan pusat bandar adalah kurang daripada 10 minit sahaja. Kalau yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini datang ke daerah Kluang, tanya je berkebun yang mempunyai ladang di kawasan Sembrong, Kahang dan Jemaluang. Di mana boleh tengok gajah? Mereka pasti akan memaklumkan tepi jalan sekian-sekian. Waktu petang jam sekian-sekian. Setiap hari. Kalau anak-anak bandar berminat nak tengok hidupan liar, jemputlah datang ke kawasan Kluang, daerah Kluang. Tak perlu pergi ke zoo negara pun. Ada night safari di daerah Kluang setiap malam. Dan tak perlu tiket dah, free. Apa punca masalah haiwan liar berkeliaran masuk ke kawasan aktiviti manusia ini? Salah siapa gajah mencerobohi ladang-ladang malah kawasan perumahan? Siapa yang mengakibatkan mereka hilang habitat mereka? Dengan satu keputusan yang diambil oleh kerajaan negeri pada tahun 2014 sahaja, kita hilang gunung yang hijau. Haiwan hilang kampung mereka. Masalahnya, apabila kerajaan negeri memusnahkan sebuah hutan simpan kekal, mereka langsung tidak menggantikannya dengan mana-mana kawasan yang sesuai. Okey, pergi Mertaja. Speaker. Okey. Terima kasih Speaker. Terima kasih Keluang. Saya dengar dengan penuh minat tentang tindakan kerajaan negeri Johor yang mengeluarkan 10,000 ekar hutan simpanan di Mersing pada tahun 2014. Di sini saya nak bagi tahu bahawa sebenarnya kerajaan negeri, termasuklah kerajaan negeri lain, mempunyai kekangan dari segi kewangan dalam
memelihara dan memulihara hutan simpanan di negeri masing-masing. Contohnya, Bukit Bendera tahun lepas telah diiktirafkan oleh UNESCO sebagai Rizab Biosfera Negara. Hanya ada 3 di negara ini termasuk Bukit Bendera sekarang. Kawasan itu luas, lebih luas lagi daripada apa yang dikatakan oleh Keluang, iaitu 12,481 hektar. Ini memerlukan kos untuk bukan saja memelihara, malah untuk memulihara. Saya cadangkan sama ada Keluang setuju kita supaya kerajaan persekutuan memberikan peruntukan berdasarkan keluasan hutan kepada kerajaan-kerajaan negeri supaya kerajaan negeri mampu, tak perlu nak keluarkan hutan seperti yang berlaku di Johor. Setuju sepenuhnya dengan cadangan Bukit Mertajam. Yang paling penting sekali, kalau kerajaan negeri betul-betul perlu keluarkan satu kawasan hutan simpanan kekal, mesti ganti balik. Cari satu kawasan tanah yang sesuai untuk ganti balik supaya kawasan hutan simpanan kekal kita tidak akan disusukkan lagi. Dan maaf, Datuk Speaker, saya akan sentuh satu poin lagi. Iaitu saya harap bahawa dengan pindaan Seksyen 12 dalam Akta Perhutanan Negara ini, Jabatan Perhutanan setiap negeri boleh pastikan bahawa penggantian kawasan tanah tu perlu dilaksanakan mengikut syarat-syarat. Janganlah nanti ada orang yang cadang tempat atau kawasan tanah yang diganti tetapi sebenarnya tak sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan hutan simpan kekal. Itulah adalah sangat penting dan saya minta Menteri jelaskan di sini kalau ada gantian apa syarat-syaratnya dan kalau tidak memenuhi syarat-syarat bagaimana akan dilaksanakan dalam mana-mana negeri. Yang berhormat, Gulung. Terima kasih, saya akan gulung dengan poin kedua, satu isu yang ringkat saja iaitu mengenai pendaki gunung. Kita faham ramai anak Malaysia sekarang peminat dalam aktiviti mendaki gunung. Jadi kita perlu memudahkan proses permohonan permit memasuki hutan simpanan kekal bagi pendaki gunung. Khususnya di kawasan yang ramai orang awam mendaki setiap hari. Lebih sesuai kita menguruskan aktiviti mendaki gunung mengikut jumlah bilangan pelawat harian dan mingguan. Misalnya, kawasan yang popular antara pendaki gunung dan mungkin ada 200 orang ke atas mendaki setiap hari. Kita memberi kekecualian untuk memohon permit. Bagi kawasan yang kurang pendaki melawat setiap hari, Jabatan Perhutanan setiap negeri seharusnya memudahkan proses permohonan sekarang. Kita sekarang berada dalam zaman digital. Takkan pendaki masih perlu isi borang dalam Yang hard berhormat, copy? Ya. 9 minit lagi. Saya akan gulung, maaf, dalam dua ayat lagi. Iaitu saya minta kalau boleh Menteri mudahkan proses ini. Jangan minta pendaki gunung melalui proses tradisi iaitu kena cetakkan borang, isi borang, membawa salinan IC kopi dan sebagainya bawa ke pejabat hanya untuk berdekati dengan bumi hijau. Sebenarnya kita seharusnya menggalakkan lebih ramai orang mendaki gunung kita supaya lebih ramai mempunyai kesedaran terhadap perlindungan alam sekitar kita. Itu dengan pemindaan rang undang-undang ini, saya harap bukan sahaja kita mengikat mengkawal aktiviti komersial dalam hutan simpan kekal kita, tetapi juga menggalakkan pendaki gunung dekati dengan bumi hijau dan meningkatkan kesedaran semua rakyat kita berkenaan perlindungan alam sekitar kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, Keluang.